Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Adada ma hamidaka hamidun wa adada ma ghafala an dzikrikal ghafilun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina maulana sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim waj'alna min ibadikas salihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-Mukarram al-Muhtaram, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syarah, musi dan seluruh jawatan kuasa madrasah, pimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah taala, mudah-mudahan Allah taala pelihara kita daripada segala penyakit, musibah, balak, wabak, mudarat, jahat manusia, jahat makhluk ghaib. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan sebarang penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan dan diberikan ganjaran yang baik atas sabar tersebut insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi kitab hadis kita. Masuk hadis yang ke 72. Masih lagi dalam bab perkara-perkara yang berkaitan dengan solat. Hadis 72. Membanyakkan masa iktikaf di masjid. An Abi Darda radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah azza wa jalla dhamina liman kanat al-masjid baituhu al-amna wal-jawaz 'ala as-sirat yaumil qiyamah. Artinya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla memberi jaminan kepada orang yang menjadikan masjid seperti rumahnya akan keamanan dan melepasi titian sirat pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dhamina, maknanya dhamin, beri jaminan. Siapa yang menjadikan masjid macam rumah dia. Kalau kita ada rumah, bagaimana kita ekspres sayang kita pada rumah kita? Tentulah kalau kita tengok rumah kita ni tempat yang paling aman, kita duduk aman lah, aman. Seronok kita duduk di rumah kita, pasal rumah kita selesa. Dan kita sayang rumah kita, kita duduk di rumah kita, macam-macam benda yang kita buat di rumah kita. Sehingga kita sayang, kalau ada sebahagian orang tua-tua nak keluar pada rumah, nak pergi rumah anak, istilah dia nak beralih tempat tidur ni pun tak nak, tuan-tuan. Tak mau beralih tempat tidur ni. Pada hati lam sama aja. Tapi alih tempat tidur tu tak selesa. Kenapa? Biarlah rumah dia tu kecil daripada rumah orang lain, biarlah rumah dia tu biasa daripada rumah orang lain, biarlah rumah dia kayu sekalipun rumah orang lain batu,
Biarlah rumah dia tak ada swimming pool, rumah orang lain ada swimming pool. Tak apa. Duduk di rumah sendiri lebih selesa daripada kita duduk di mana-mana. Sebab itu ada orang, tuan-tuan, kalau sakit di hospital, cepat-cepat nak balik rumah. Kadang-kadang sebut doktor tak bagi balik, dia kata dengan doktor, apa nak jadi pun saya nak mati rumah saya. Padahal mati mana-mana pun sama juga. Kalau baik, selamat. Kalau jahat, kena balut macam tu juga. Tapi nak balik, nak mati di rumah. Rumah tu selesa. Walaupun dia bukan jalan sangat dalam rumah dia. Bilik tidur, ruang tamu, meja makan, jamban. Tu je dia pergi pun. Tu ya. Tapi macam mana pun rumah kita tempat selesa. Maka kata Nabi SAW, siapa yang menjadikan masjid macam rumah dia, dia duduk lama rumah dia selesa di rumah dia, nak beralih tempat dia tak nak, rumah dia tempat paling aman untuk dia, rumah dia tempat paling dia seronok. Sampai ada istilah yang biasa kita dengar dalam bahasa Arab, dia kata apa? Baiti jannati, rumahku syurgaku. Kadang-kadang rumah itu dihiasi dengan nikmat keluarga, anak cucu, dengan nikmat seronok kita berkeluarga dan sebagainya. Maka seronok kita duduk di rumah. Tak apa, tak salah pun seronok duduk di rumah itu. Kerana memang betul, kita memang Allah Ta'ala suruh kita ada rumah masing-masing. Tak ada masalah. Agama pun suruh kita menghias rumah kita, jaga kebersihan, pastikan rumah kita selesa. Agama pun suruh macam itu. Maka kata Nabi SAW, itu tak salah. Cuma Nabi kata, siapa yang menjadikan masjid tempat ibadat macam dia jadikan rumah dia. Makna kalau kata rumah, kita nak rumah kita selesa, kita pun nak masjid kita menjadi masjid yang selesa untuk kita. Kalau ada orang minta nak wakaf, nak hiaskan masjid, nak selesakan masjid, kita beri. Macam mana kita buat rumah kita. Kalau kata kita boleh duduk lama di rumah kita, walaupun rumah kita tak cantik, kita buat masjid macam itu juga. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan kurniakan keamanan kepada dia. Satu, dia selamat, kata Allah Ta'ala. Selamat bagaimana? Itu hak Allah. Tuhan nak beri dia selamat dunia, nak beri dia selamat akhirat, nak beri dia selamat di mana-mana. Maka Allah Ta'ala janji beri selamat pada dia. Tuhan janji beri selamat kat dia. Dengan syarat, dia duduk di masjid, dia buat masjid macam rumah dia. Tu dia, maknanya galakan kepada kita, supaya bila pergi masjid, jangan bingkah nak balik. Bila pergi masjid, jangan kelang kabut nak balik. Biarlah kita jangan jadikan masjid itu sebagai aktiviti, tetapi kita jadikan dia sebagai sebahagian hidup kita. Kalau kita selesa semayang di rumah kita, maka di masjid apatah lagi. Ada orang dia tak boleh. Bila duduk masjid, dia cepat-cepat nak bingkah bangun. Tak tahu pasal apa. Masjid aircon, tak berapa biji aircon surau tuan-tuan ni. Banyak aircon. Di antara tempat yang saya pergi sembahyang subuh, kadang-kadang saya rasa sejuk. Ada tempat lain saya cari aircon. Mana aircon dia nak sembahyang kan? Kalau surau tuan-tuan ni, dengan kipas dia, saya ingat kalau satu seorang rasanya. Banyak, maknanya selesa semua. Lebih selesa daripada rumah kita. Lebih selesa daripada kedai makan. Lebih selesa daripada kedai kopi ke apa tempat lain. Tapi mengapa kita boleh duduk di kedai kopi 1 jam, kita tak terasa 1 jam. 2 jam tak terasa 2 jam. Kita boleh pergi tempat-tempat tertentu yang kadang-kadang aircon pun tak ada. Kadang-kadang kursi pun tinggi sebelah. Kursi tinggi sebelah. Dia punya ada penahan bawah tu kan. Hilang sebelah, kita duduk pun goyang-goyang. Tapi dalam goyang-goyang tu 2 jam okey. 2 jam okey. Masjid punya selesa, punya kita kata lapang, tak perlu bersesak-sesak, tak perlu nak berebut-berebut, ada dinding banyak, tiang banyak, ambillah salah satu. Tak apa, tak ada masalah. Nak cerita apa tuan-tuan? Hari ni duduk dalam masjid, orang sediakan kursi. Kursi ada yang kursi berkaki, ada kursi tak ada kaki pun. Nak suruh orang selesa. Sekarang orang kempen masjid mesra OKU, mesra warga emas, mesra orang sakit.
Sehingga ada dia panggil apa? Ada slab dia buat. Orang wheelchair pun boleh naik. Orang yang pakai tongkat kalau nak naik tangga susah sakit lutut, ada slab yang boleh dia digunakan untuk dia datang ke masjid. Selesa betul. Tapi bila berada di masjid tak boleh lama. Dia mari kelang kabut, mari tak tentu arah. Imam baca panjang tak boleh, wirid panjang tak boleh, kuliah panjang tak boleh. Tak boleh semua lah. Tak boleh semua. Sedangkan kata Nabi apa? Orang yang menjadikan rumah Allah, masjid, tempat ibadat dia macam rumah dia. Pertama kata Nabi, Allah Ta'ala jaminan beri aman pada dia. Selamat dia dunia akhirat. Yang kedua kata Nabi apa? Dan keamanan melepasi titian sirat pada hari kiamat. Itu penting tuan-tuan. Kita tahu dalam fasa-fasa dunia beralih kepada alam ni banyak alam. Daripada alam dunia pergi alam barzah, gap dia dengan kematian. Daripada alam barzah dibangkitkan semula, berkumpul di mahsyar. Kemudian ditimbang amal baik buruk. Kemudian berjumpa dengan satu keadaan di mana nama dia titian sirat. Titian sirat. Macam mana rupa dia? Wallahu alam. Tetapi yang kita tahu, titian sirat itu satu benda yang membahagiakan bagi orang-orang baik, yang menduka cita dan menakutkan bagi orang-orang jahat. Itu kita tahu. Sehingga nak melintah di kawasan itu, titian sirat ni kena lalu. Semua orang akan lalu. Cuma titian sirat itu akan jadi macam mana? Bergantung pada amalan kita. Kalau kita baik atas dunia, dia jadi sebab dia akan jadi baik untuk kita. Tapi kalau atas dunia kita jahat, maka dia jadi jahat pada kita. Panjang mana? Wallahu a'lam. Sebab beza-beza. Kata Nabi SAW, ada orang melintah titian sirat itu jadi pendek untuk dia sehingga sekelip mata saja. In a blink of eye sampai ujung. Ada. Tapi ada orang yang 10 hari. Lama tak 10 hari ni tuan-tuan? Tak lama. 10 hari tak lama. Ada orang yang 1000 tahun tak jumpa jalan ujung lagi. Bergantung kepada apa amalan yang kita buat pada hari ini. Ada waktu titian sirat itu menjadi satu jalan yang terang benderang kepada manusia. Tapi ingat, ada juga manusia saat dia melalui titian sirat itu. Titian sirat itu adalah tempat yang paling gelap kepada dia. Sehingga dia sebut dalam hadis, satu orang yang tak banyak buat baik atas dunia. Bila mana dia melintah titian sirat itu, cahaya yang membantu dia duduk di mana? Duduk di ujung jari cahaya tu. Klik-klik ya. Itulah yang jadi lampu suluh dia nak melintah titian sirat itu. Tak kala dia melintah, ada cahaya kecil di ibu jari dia, tengah-tengah jalan padam. Pasal apa? Buat-buat baik, elok-elok dah pergi masjid sembahyang subuh. Lepas balik daripada masjid, dia buat dosa pula, pergi beli nombor ekor contohnya. Jadi cahaya tadi padam dulu pasal singgah nombor ekor tadi. Maka tunggu cahaya tu mari datang balik, baru teruskan perjalanan. Sehinggalah sampai ke ujung. Kerana itu berbeza-beza kepada manusia. Ada juga riwayat yang menyebut titian sirat itu sehalus-halusnya. Sehingga ibarat rambut di belah 7. Ada pula yang melihat titian sirat itu dengan pandangan mata yang selapang-lapang jalan. Bergantung kepada kita. Kalau hari ini kita melapangkan jalan kita untuk ke masjid, maka lapanglah jalan yang Allah Ta'ala bentangkan kepada kita di titian sirat. Tapi kalau kita menjadikan jalan ke masjid, ke surau, satu jalan yang berliku-liku payah dia. Kita menjadikan masjid dan surau itu sebagai jalan yang jauh untuk kita. Maka jauhlah jadinya titian sirat itu kepada kita nanti. Titian sirat ini disebut juga dalam riwayat. Cukup membimbangkan. Pasal apa tuan-tuan? Kerana titian sirat itu berada di atas neraka. Dan kata dalam satu riwayat juga menyebut apa? Julang-julang api yang duduk di bawah titian sirat itu mengait-ngait kaki orang-orang yang melintah di atasnya. Itu yang kita bimbang. Julang api ni bukan macam julang api kita dekat dapur ni. Bukan julang api kita bakar sampah ni. Julang api neraka ni bersifat hidup. Dia macam hidup. Dia boleh kait kaki-kaki manusia yang melintah di atas dia untuk menjadi bahan bakar dia. Tu julang api neraka.
Sehingga dia sebut, mengapa duduk di atas neraka tu gelap sedangkan api ni patutnya dia menerangkan jalan? No. Rupanya, bila kita baca dalam kitab, api yang paling panas bukan warnanya merah. Api yang paling panas bukan warnanya kuning. Kalau kita tengok dapur memasak, tuan-tuan, warna apa? Warna biru. Warna biru. Blue flame, tuan. Warna biru. Biru dengan kuning mana panas? Panas biru lagi. Panas biru lagi. Tetapi api yang paling panas bukan biru warnanya. Bukan merah warnanya. Bukan kuning warnanya. Tapi hitam. Sebab itu neraka tu gelap. Kenapa? Api yang paling panas, api neraka itu warnanya hitam. Maka julang-julang api itu mengait kaki-kaki manusia yang melintah di atasnya. Wa'iyazbillah. Kalau terkait, maka campak dalam api neraka. Nak lepas keluar? Oh, beratlah tuan-tuan. Sampai tempoh masa, berapa lama, barulah Tuhan minta malaikat pergi angkat member yang duduk dalam neraka ni. Kalau habis tempoh azab dia, baru pindah pergi syurga. Kalau banyak dosa dia, lamalah duduk dalam neraka. Duduk dalam neraka bukan 2 hari. Bukan mandatory 6 bulan. Boleh minta dia setahun 3 bulan. Ini mahkamah Malaysia boleh lah. Tak puasa kena 6 bulan. Boleh minta 3 bulan. Tengok orang tua pula bersihan bagi sebulan. Ujung-ujung rayu lagi. Bayar denda je. Itu mahkamah kita. Mahkamah Tuhan. Gengan-gengan pun berapa tahun? 1000 tahun. 2000 tahun. 10,000 tahun. 3,000 tahun. Itu gengan-gengan tempoh waktu. Diazab oleh Allah Ta'ala dalam api neraka. Kalau orang banyak dosa, maka tempohnya lebih lama. Nak keluar daripada neraka itu, ya Allah. Dahlah dalam neraka itu azab-azab yang tak boleh terbayang di akal kita. Maka, nak selamat daripada api neraka Allah, terutamanya di saat kita menaiki titian sirat, melalui titian sirat ini. Maka, ni kerja yang nak istiqamah ni. Ni kerja yang kita nak istiqamah ni. Pergi masjid, bukan hanya waktu subuh. Subuh istiqamah. Zuhur istiqamah. Asar istiqamah. Maghrib isyak lagi kena istiqamah. Dan kita nak amalan ini menjadi amalan yang kekal sampai kita mati. Tak maulah. Waktu ni baik. Tiba-tiba tergeliat satu masa. Oh, tergeliat. Merajuk. Tak kena gaya. Buat pemilihan kalah, malu pergi masjid. Kenapa malu pergi masjid? Yang kalah undi. Undi kalah-kalah. Biasalah tu, tuan-tuan. Tapi selalu macam tu. Kita kalah. Ataupun kita ada pergeseran dengan AJK masjid ataupun dengan orang tertentu. Masjid jadi mangsa. Itu kena saya pelik. Kalah undi ni biasa, tuan-tuan. Tuan-tuan tak pernah ke masuk tanding kalah undi? Biasa je. Relax, boleh makan nasi. Tak ada masalah apa. Kalau menang, kena buat kerja. Tak menang, kita balon orang buat kerja. Itu biasa lah tu. Kalau kita menang, kita kena ready untuk dibalon orang. Kalau kita kalah, kita pula bersedia untuk balon orang. Itu kan biasa kita buat macam tu. Biasa je kalah. Biasa kalah, tuan-tuan. Saya tanding beberapa kali jalan-jalan puasa tertentu. Kalah pun biasa je. Senyum je kalah pun. Ada masa menang, ada masa kalah. Dah menang lama, kalah pula. Lepas tu tanding penghadapan, menang balik. Itu biasa je. Apa nak merajuk-rajuk? Tak apalah nak merajuk benda lain, tak apa. Kedai kopi, kenapa kita tak merajuk? Pasar raya, kenapa kita tak merajuk? Pergi je. Tapi bila buat masjid, merajuk. Saya tak boleh tengok muka dia. Lah, masjid kau tak boleh tengok. Siapa suruh pergi masjid tengok muka orang? Pergi masjid ni bukan nak tengok muka orang. Pergi masjid, pergi surau ni nak sembahyang. Nak ibadat, dia pergi tengok muka orang ni buat apa? Kalau tengah sembahyang, tengok muka orang pun makruh. Ini yang kita tak faham kadang-kadang manusia. Masjid, tempat ibadat menjadi mangsa apabila kita berselisih dalam hal-hal urusan manusia. Pelik sungguh, tuan-tuan. Maka, jangan macam tu. Jangan macam tu. Jadikan masjid itu sebagai tempat yang paling kita sukai. Walaupun rumah kita kadang-kadang lebih selesa. Sebab apa? Ini Baitullah. Ini rumah Allah. Rumah Allah. Menjadi tetamu Allah ini satu anugerah dan satu nikmat yang perlu kita syukuri. Allah Ta'ala gerakkan hati kita pagi ni, tuan-tuan. Punya ramai manusia, tapi Allah Ta'ala gerak hati kita. Tuhan pegang hati kita, Tuhan celekkan mata kita, Tuhan kerahkan hati kita untuk bangun pergi masjid.
Tuan-tuan tak rasa seronok ke Tuhan pilih kita dalam kalangan ramai-ramai manusia? Dalam ramai-ramai manusia. Kalau kita sebut, kalaulah sekiranya Tuhan gerakkan seluruh penduduk taman ni, pagi ni datang surau, datang masjid ni, penuh tak masjid ni tu, surau tu tuan-tuan? Ke kena pasal kemah? Kalau Tuhan nak gerakkan semua. Tapi Alhamdulillah, tuan-tuan menjadi orang selected person. Mereka-mereka yang Tuhan pilih pada pagi ni. Dipilih. Tak payah undi pun tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih kita. Kita tak rasa seronok ke? Punya ramai ribu penduduk. Adalah 80-70 orang yang Allah Ta'ala pilih. Oi, kita rasa tak VIP ke kita hari ni? Kita menjadi VIP Tuhan, VIP Allah Ta'ala. Maka selalulah kita menjadi VIP Allah. Kerana menjadi VIP Tuhan bukan hanya VIP di dunia, tetapi VIP di akhirat. Itu yang paling penting. VIP akhirat. Esok orang lain lalu kapet merah, ada orang tak ada kapet pun. Kenapa kan? Itu barulah dia ketika itu. Kenapa kau tak ajak aku pergi masjid dulu? Rumah sebelah-sebelah. Dah itu aku start motor press pagi-pagi, kau tak dengar je. Dah rem kereta pagi-pagi, kau tak bangun je. Takkan sampai nak pergi ketuk bilik tidur rumah orang kan? Maka inilah yang perlu kita jaga supaya apa? Supaya hari kiamat kita menjadi satu tempat yang bahagia. Sebab itu saya selalu sebut dengan dalam kuliah saya kata pun, betul, mati ni tak bahagia pun. Mati ni tak bahagia. Semua orang tak nak mati. Duduk alam barzah. Orang tak nak mati sebab orang tak nak duduk alam barzah. Pasal apa? Orang takut duduk alam barzah. Orang takut dengan azab kubur, dengan himpitan kubur. Orang takut nak berdepan dengan mahsyar. Orang takut bagaimana nak berdepan dengan titian sirat. Orang takut nak berdepan dengan Allah Ta'ala untuk dihisap amal baik buruk. Orang takut untuk mendengar penghakiman Tuhan, syurga atau neraka kepada seseorang. Kita takut semua itu. Sebab itu kita tak ready untuk melalui proses itu. Walaupun kita wajib melalui proses itu tanpa gagal. Mengapa tidak kita memikirkan hari ini? Bukan memikirkan jangan mati. Mengapa kita tidak memikirkan bagaimana menjadikan mati itu satu benda yang seronok? Mengapa kita tidak memikirkan menjadikan akhirat kita itu tempat yang paling baik, lebih baik daripada dunia kita? Sedangkan kalaulah orang itu baik, kematian itu lebih baik untuk dia daripada dia hidup di dunia. Kalaulah orang itu baik di dunia, selepas mati itu Allah Ta'ala sediakan tempat yang lebih baik daripada dia di dunia. Kerana itu ada orang sangat seronok bila mana sampai saat mati dia. Ada orang seronok, ada orang yang bila mana mati, dalam riwayat dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut ada orang yang mati, orang itu orang baik. Bila mana orang usung jenazah dia, apa dia sebut? Cepatkan langkah kamu, cepatkan langkah kamu. Ada orang yang minta dalam keadaan dia diusung, kamu nak bawa aku pergi mana? Ini hadis sahih. Nabi sebut dalam hadis. Qaddimuni, kata Nabi. Orang yang baik bila mana mati, bila orang usung jenazah dia, nak usung jenazah tu ada baca Fatihah 3 kali. Ada ucapan pula dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pengusi imam, semua jemaah yang datang pada hari ini. Untuk makluman hari ini saudara kita ni ucap 10 minit. Orang yang atas pengusung ni tuan-tuan, yang diusung ini apa kata? Qaddimuni. Cepat bawa aku ni. Cepat bawa aku ni. Mengapa dia nak cepat tuan-tuan? Kerana dia tahu dan dia sudah dilihatkan apa yang akan dia terima sebaik saja dia diletak di alam barzah. Ini orang. Kita tak nak macam tu. Kita tak fikir untuk kebaikan itu. Rugilah kita tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala istiqamah kita dengan kebaikan ini insya-Allah. Hadis 73. Berjalan di dalam gelap menuju ke masjid. Itu dia. An Buraidah bin Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bashiril masya'in fi az-zulam ila al-masjid bin nur at-tammi yaum al-qiyamah. Daripada Buraidah bin al-Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda,
Berilah kabar gembira kepada mereka yang berjalan di dalam gelap menuju ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, orang yang istiqamah dengan masjid, walaupun dalam keadaan gelap, dia pergi masjid. Mana dia apa gelap ni bila? Sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang zuhur, asar tak gelap. Ni cerita orang istiqamah dengan sembahyang subuh, orang yang istiqamah dengan sembahyang maghrib, orang yang istiqamah dengan sembahyang isyak. Malah mereka tu balik lambat kerana iktikaf dan seronok duduk di masjid. Nabi kata apa? Orang yang pergi masjid dalam keadaan gelap pun dia pergi. Sedangkan benda gelap ni orang takut tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun tak tahu kenapa. Orang kita ni dia ada takut yang pelik-pelik. Kalau gelap, takut tak? Takut gelap. Benda-benda hitam, kita takut. Sebab benda hitam ni kadang-kadang dikaitkan dengan benda jahat. Yalah, hitam tu jahat. Kalau kita tengok dalam teori agama-agama lain pun dia ada yin dengan yang. Ya tak? Yang jahat tu hitam. Mesti hitam jahat. Kita pun sama dengan benda-benda hitam, kita takut. Tak? Dengan benda-benda hitam kita takut, tuan-tuan. Malam gelap, kita takut gelap. Takut. Benda-benda putih, kita rasa kita tak takut tak benda putih. Putih-putih, kita tak takut sangat. Terang, benda-benda terang tak takut. Gelap-gelap ni takut. Padahal, kain kapan tu putih. Takut tak? Takut juga. Kaabah tu hitam. Takut tak? Tak takut pun. Cuma kita nak sebut apa? Benda-benda yang gelap, kerana gelap ini kejahatan mudah datang. Benda-benda hitam lah. Ilmu hitam, dia panggil. Ilmu hitam bukan ilmu baik, ilmu jahat punya. Nama pun ilmu hitam. Ilmu putih, saya tak pernah dengar lagi dah ilmu putih ni. Tapi ada lah orang beritahu saya. Ilmu putih macam ni, ilmu hitam macam ni. Itu wallahualam. Yang kita tahu ilmu hitam je. Cuma nak sebut apa tuan-tuan, dalam keadaan gelap gelita, bila kata gelap, bahaya boleh berlaku tak? Boleh. Kejahatan pun banyak pada waktu malam. Tapi sekarang orang nak buat jahat kan kira malam siang lah. Dia nak rompak rumah orang tengah hari, dia rompak. Dia kan kira. Tapi kita kata apa? Risiko lebih tinggi pada waktu malam. Sebab itu kalau meronda pun ni banyak ronda waktu malam. Risiko malam ni lebih tinggi. Tetapi dalam risiko itu, dalam waktu yang gelap gelita itu, risiko nyawa, risiko keselamatan, risiko rumah yang dia tinggalkan, dia tetap berjalan pergi masjid. Nabi kata apa? Basyiril masya'in. Beri khabar gembira kepada orang yang berjalan fi zulam, dalam gelap. Dalam gelap, dia start motor dengan helmet tak pakai, itu penyakit lah. Tak pakai helmet kena main road, jangan buat pasal tuan-tuan. Dalam taman dan dalam kampung ni, bukan kata boleh, tapi pandai-pandai lah tuan-tuan. Kalau nampak kereta klik-klik biru tu, kelang kabut juga kita walaupun dalam taman. Saya pergi kalau pergi surau naik motor ke apa tuan-tuan, nampak kereta klik-klik biru berhenti tepi dulu. Walaupun duduk dalam, tak pasal-pasal dia kan kena kan. Apa nak sebut? Dalam keadaan risiko macam itu, malam ni sejuk pula, sekarang pula musim hujan, dia tetap pergi masjid. Kata Nabi apa? Beri kabar gembira kepada mereka. Ni janji Nabi. Kabar gembira untuk orang-orang yang macam ini. Apa dia kabar gembira dia? Kata Nabi apa? Dia akan dapat binurit tami yaumil qiyamah. Tuhan janji pada dia cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Makna dia apa tuan-tuan? Saat orang berlintas di tiang sirat, dia terang untuk dia. Saat berdepan dengan mahsyar, terang untuk dia. Saat dia menunggu waktu untuk ditimbang amal baik buruk, terang untuk dia. Saat dia berada di depan Tuhan, ditimbang amal baik buruk, terang untuk dia. Ini dia. Dengan syarat apa? Orang ni gelap-gelap pun dia pergi masjid. Orang ni macam mana susah pun istiqamah dia dengan masjid. Dia tak tinggal masjid. Ni orang. Ada orang yang macam tu. Dia sembahyang di masjid, dia rasa macam seronok. Dia sembahyang di rumah, rasa macam tak kena jiwa. Ada orang tak. Sembahyang di masjid, dia rasa tak tentu Allah. Ada. Macam-macam perangai manusia. Kita lain yang mana? Sebab itu pergi istiqamah. Waktu subuh ni, waktu yang paling payah orang nak pergi. Payah tuan-tuan. Sedapnya tidur, cuaca sejuk. Ini pula musim-musim hujan. Hujan ni memang sedap tidur. Sebab duduk berkelubung dalam selimut. Sedap semua tuan-tuan.
Biasa pakai selimut nipis, musim ni tak boleh, dia pakai selimut tutup. Tu yang sedap nak tidur tu. Nak berbungkus je, nak mati sebelum masa mati. Tutup kepala-kepala kampus ni. Dia tolak selimut, tengok jam pukul 5, dia bangun, dia bersih diri dia, gosok gigi, dia mandi, dia ambil shower, pakai baju, dia sembahyang sunat 2 rakaat di rumah dia. Sampai di masjid, orang baru azan, dia sembahyang lagi 2 rakaat di masjid atau di surau. Saat orang lain sedang bersedap-sedap tidur, dia macam itu. Tuhan kata apa? Tak apa, kamu meninggalkan kesusahan kamu, kenikmatan kamu pada waktu malam. Kamu memilih susah untuk malam kamu dengan melakukan ibadat di masjid. Kata Nabi apa? Hari kiamat nanti kamu akan aku terangkan, kata Allah Ta'ala. Terang Tuhan, cahaya Tuhan. Orang ni kalau bangkit-bangkit daripada kubur dapat cahaya, jangan ceritalah benda lain, tuan-tuan. Syurga tempat dia. Takkan dengan cahaya ini nak masuk neraka. No. Orang yang jaga amalan ini, dia bangun-bangun, Allah Ta'ala bagi cahaya kat dia, dia tak perlu bimbang apa-apa. Syurga tempat dia. Syurga tempat dia. Maka pastikan kita orang yang mendapat istiqamah dengan amalan siang dan malam itu. Ni baru bukan hujan lagi. Baru gaya gelap-gelap. Tengok langit. Main rumah malam ni. Belum hujan lagi. Ni jam kan? Sekarang ni banyak hujan acah-acah pun banyak juga. Tengok gelap. Oh, gelap. Tak tengok gelap. Saya semalam pergi, adalah satu program main bola 7 sebelah. Pergi tengok kan. Tengah-tengah main bola, gelap, hujan, nak hujan. Saya kata ni kan hujan ni kan habis. Ni dia orang ni demam ke apa ni? Dia kata tak Ustaz, dia kata main bola ni sedap masa hujan. Saya kata kalau ayat tu orang kata pergi masjid ni sedap masa hujan, kan cantik. Tapi main bola ni sedap lagi sedap main bola ni masa hujan ni tu, seronok. Kita apa ni, belecik tu sampai kita terseret tu yang sedap dia tu, berlumpur-lumpur ni. Saya kata ikutlah, main terus kalau ikutlah. Kita tak tanggungjawab. Cuma kalau ada kilat saya kata berhenti. Bahaya. Tapi nak sebut apa tuan-tuan? Hujan tu tidak menjadi halangan pada manusia. Tak jadi halangan, sesi habuk tak jadi halangan. Macam orang pergi tengok bola kat stadium lah. Nak bayar sampai tiket berapa ringgit tengok bola stadium? 3-40 ringgit lah. Itu entah. Kalau 3-40 ringgit tu duduk tamat merata-rata kat atas tu. Duduk kadang-kadang orang berdiri depan kita pun tak nampak bawah. Kalau mahal sikit, duduk depan tu mahal lah sikit. Macam tu pun tuan-tuan, hujan, orang tak beranjak. Sanggup nyanyi pegang belon tu, sanggup. Tapi kalau tengok langit gelap, macam mana nak pergi masjid? Macam mana nak pergi masjid? Kereta 3 biji. Payung sepah-sepah hari ni orang jual. Macam mana? Takkan kita nak buat khusus pergi masjid di waktu hujan? Tapi ni manusia. Bila datang kepada Allah, kita memikirkan halangan-halangan. Dan kita tidak memikirkan bagaimana untuk memudahkan halangan itu. Untuk menempuh halangan itu. Tapi kalau benda yang kita minat, macam cerita tadi, duduk masjid, duduk iktikaf lama-lama di masjid. Orang tak boleh duduk lama-lama di masjid. Lama-lama di masjid ni tak selesa. Tapi itu yang saya sebut. Ini jam orang buat konsert. Bayar tiket beratus. Daripada Singapura datang, daripada Batam, daripada Indonesia datang. Nak tengok konsert di Malaysia. Orang Melaka pun ramai pergi konsert. Saya tanya orang yang pergi. Berapa ringgit modal? Tiket dah tentulah 200 lebih. Tiket. Tak masuk kos perjalanan lagi. Dia cerita kata, ya Allah, jangan pergilah KL ni jam. Cerita kat kita. Saya kata, kau patah balik tak? Dah beli tiket. Harum ni pula. Tahu pula. Harum dia kata. Gerak berapa? Konsert malam, gerak berapa? Pukul 10 pagi. Gerak dia kata. Pergilah makan sekejap, sini makan jalan. Tak ada nak jalan, dia kata. Tak boleh lalu kereta. Ini ramai orang. Ini ramai umat manusia ni, kata dia. Habis konsert berapa? Pukul 11. Kat pukul 12 habis. Sampai rumah berapa? 3 pagi dia. Tu yang tak dapat pergi kuliah tu. Oi, tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasa nak cok slam dia ke? Tak ada rasa bersalah. Okey je. Balik 3 pagi tu tidur.
bangun-bangun terlewat pukul 8 pagi main subuh, tak pergi kuliah dia kata. Pasal balik konsert. Kenapa orang sanggup hadap jam 3-4 jam tu? Hadap jam 3-4 jam tu sanggup. Saya pergi kuliah area-area Melaka ni. Kalau ni musim cuti ni. Subuh tak apalah, kereta tak ada. Waktu maghrib. Selalu saya pergi tuan-tuan 45 minit ke 50 minit. Kalau ke Kelebang lah. Cuti panjang yang bersambung ni 1 jam suku. Saya bawa kereta ni, ya Allah ya Tuhanku, habis ciluk jalan lah. Ada tempat-tempat yang kita tahu masuk lubang kampung kita, gedah je. Nak cepat sampai. Oh, itu pun kita stres. Ya Allah, kenapa manusia ni nak pergi mana ramai-ramai ni? Stres. Macam mana orang yang hadap jam 2 jam hanya nak tengok satu konsert saja. Yang balik tak dapat apa pun, lapar dapat, duit keluar makan habis, tol habis, minyak habis, okey pada dia, tak rasa bersalah. Ni tuan-tuan, nak suruh pergi masjid, baru gelap hujan, nak hujan, belum hujan lagi, baru intik-intik, baru tek-tek punya atas-atas rumah kita, baru sikit, baru angin sejuk mari. Lama, ni lencur ni kan. Padahal daripada rumah dia ke masjid, seminit tak sampai. Lencur kata dia. Ni manusia. Jadi, beri khabar gembira kepada orang yang memudahkan kesusahan. Maknanya memudahkan halangan-halangan yang dia tempuh untuk ke masjid. Allah Ta'ala kata apa? Tuhan beri dia kesenangan pada cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Itu yang kena seronok kita nak pergi masjid ni tuan-tuan. Satu lagi hadis. Hadis 74. Ni cerita suruh pergi masjid dia 2-3 hadis ni. Berulang alik ke masjid. Ni dia. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang keluar ke masjid pada waktu pagi dan petang ni malam lah, Allah akan sediakan kepadanya di syurga tempat berteduh pada setiap kali ia keluar. Ni kata Nabi, siapa yang keluar masjid, pagi keluar, petang keluar, malam keluar, makna tinggal rumah dia, tinggal seronok dan nikmat. Iyalah tuan-tuan, pergi masjid pada waktu maghrib. Waktu maghrib ni waktu sedap makan. Sebab itu ada orang kata apa? Kalau nak jaga kesihatan, makan sebelum pukul 8.30 malam. 8.30 tu kita tengah kuliah tu. Mesti makan sebelum pukul 8.30 malam. Kalau kita makan pukul 6 gagal, balik kuliah kan lapar balik. Awal sangat. Jadi makan, dia kata, tak ambil lawat sikit 8.30. Iyalah, bagi orang yang duduk rumah bolehlah makan. Takkan kita nak bawa bekal, bawa ke masjid masa tengah kuliah nak suap tekak kita pula. Tak ada adab pula orang kata nanti. Jadi, dia meninggalkan sedap pada waktu itu. Kedai-kedai makan yang sedap-sedap ni tuan-tuan, tutup pukul 10 malam. 10 malam. Tuan-tuan tengok. Pergi kedai kat Melaka dah. Area-area apa ni? Kota Laksmana tu punya banyak kedai-kedai. Ada wagyu, ada apa stik bakar lah apa semua. Bila kita tengok dekat dia punya waktu operasi dia tu, operation time dia tu, buka daripada 11 pagi, tutup 10 malam. Dia benda-benda macam ni, spaghetti lah apa, kadang-kadang western ni, dia sedap makan malam. Saya lah, saya tak tahu dah tuan-tuan. Dia sedap waktu malam kita makanan, santai nak makan. Tapi kedai tutup pukul 10. Kita habis dekat masjid pukul 9 suku. Sempat tak nak makan? Sempat lah, tapi sakit jiwa. Tunggu dia order, pukul 9.45 sampai, kita nak makan 15 minit, lepas tu dia dah susun kursi. Tak apa, bang, makan bang. Tapi dia susun kursi tempat lain, kungkang. Kita nak menelan pun tak boleh telan ni. Macam tu kan? Jadi kita kata, baik tak payah pergi. Hati pun tak bengkak. Yang buka 24 jam ni pula, kedai-kedai mamak je. Takkan hari-hari nak ada kedai mamak. Yang ni mamak kita pun macam mamak pun satu hari nanti. Jadi nak sebut apa tuan-tuan? Waktu kuliah, waktu pergi masjid ni waktu sedap makan. Waktu sedap kita menikmati waktu-waktu seronok. Kalau cucu balik, kalau kita balik kuliah dah dekat pukul 10, mungkin cucu dah tidur. Tak sempat main.
Tak sempat nak seronok, ada. Masa tu nak pergi makan ikan bakar, nak pergi makan kat Parameswara Suara. Takkan nak gerak pukul 9, pukul 10 sampai. Order tu ni. Pukul 11 tengah awak dapat makan. Mata pun dah tak boleh nak buka. Jadi ni tuan-tuan, orang yang istiqamah dengan masjid. Dia keluar rumah, meninggalkan sedap pada waktu-waktu tertentu. Kata Nabi apa? Allah Ta'ala sediakan kepadanya syurga tempat berteduh pada setiap kali dia keluar. Makna tiket dia, peluang dia untuk masuk syurga Allah, setiap kali dia keluar, satu peluang. Setiap kali dia keluar, satu peluang. Maknanya dia punya tiket dia, kita tahu akses tiket dia. Ni tiket nak masuk ni, banyak tiket sehingga dia boleh pilih dia nak guna tiket yang mana satu. Orang ada satu pas pun tuan-tuan, dah selamat dah. Tapi kalau orang yang satu hari dia 4 kali dia pergi masjid, satu hari Tuhan sediakan 4 peluang ataupun 4 tempat untuk dia berteduh di syurga. Empat peluang untuk dia masuk syurga. Kalau dia buat amalan itu 10 tahun istiqamah, daripada hari pertama dia pencin, dia kata zaman muda dulu aku dah silap, aku tak buat benda ni, tak apalah, Tuhan panjangkan umur aku, dapat rasa berpencin, tak kerja. Inilah masanya untuk istiqamah dengan masjid. Nampak? Bagaimana dia meniti dan mengaut pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sebab itu kalau kita tengok hari ni orang beli rumah. Orang beli rumah. Dia punya market harga rumah ni tuan-tuan. Apa yang menyebabkan dia jadi mahal? Fasiliti sekeliling. Saya bukan orang hartanah. Tapi kalau nak beli hartanah tu, saya belajar dengan orang-orang tertentu. Kenapa tempat ni mahal sangat? Nak beli, dia kata, bagus beli sini Ustaz, dia kata. Sebab apa bagus? Dia kata, fasiliti sekeliling. Apa dia? Hospital. Ada kedai makan banyak ni, dia kata. 7E ada, IMAT 24 jam ada. Apa ni? CU. Semua ada, dia kata, 24 jam. Sekolah dekat, universiti dekat. So dia kata ni marketplace ni bagus ni. Kalau kita beli, walaupun dia mahal sikit, dia akan naik cepat, dia kata. Setiap tahun ada persen kenaikannya. Untung beli sekarang, dia kata. Dia tanya masjid mana? Masjid jauh sikit. Masjid je jauh sikit, dia kata. Kena pergi. Kita patutnya beli tempat yang pertama sekali, masjid dekat. Pasal apa? Esok kalau mati, kita nak orang tanam dekat masjid. Nak bawa orang bawa kita pergi masjid tu. Kalau kena rumah kondominium, nak mandi kat rumah. Siapa nak mandi kita kat rumah? Bawa balik mandi masjid lah. Kalau masjid 8 km, orang pun kata, ya Allah, jauhnya masjid. Mandi ala kadar je lah. Esok kita ala kadar-kadar je orang buat kita. Ini kadang-kadang ada orang, dia beli rumah, kita tengok. Dia cari apa? Dia tengok masjid. Kita tengok orang macam ni bagus. Hospital jauh sikit, tak apalah, dia kata. Bukan tak mati pun. Kalau hospital depan rumah 2 langkah pun, ingat boleh hidup ke, dia kata. Orang macam ni bagus. Tapi tak naklah jauh sangat daripada hospital. Kadang-kadang payah juga. Cuma nak kata apa? Facilities kadang-kadang yang diletakkan untuk menjadi keselesaan seseorang ketika mana dia duduk di atas dunia. Ni, cerita dunia semuanya. Cerita akhirat. Cerita akhirat. Apa cerita akhirat? Masjid. Tak suka ke kita beli rumah? Kita dengar orang azan 24 jam. Dengar orang 24 jam azan. Maksud dia apa? Kita dengar orang azan. Azan tu masuk rumah kita. Ni tuan-tuan, tak dengar azan. Agak ke radio je. Itu pun buka pasal bulan Ramadan je. Pasal nak dengar azan, boleh buka. Pasal tu dengar azan. Kalau tidak, tak dengar agak azan. Dia main agak-agak je. Dah 7.45 takkan, tak masuk lagi maghrib. Dia main agak-agak macam tu je. Jadi ni kita nak sebut tuan-tuan, orang yang istiqamah dengan masjid. Supaya apa? Kita rumah dekat dengan macam tuan-tuan lah, taman tuan-tuan ni. Walaupun besar. Tapi eloklah ada surau. Boleh kata kat setiap taman ni ada surau. Kita nak akses. Ada ke? Paling jauh orang duduk taman ni, ada ke setengah jam nak datang surau ni? Tak ada kan? Tak adalah jauh mana sangat. Kalau taman saya tuan-tuan, surau duduk tengah-tengah. Saya kata tak ada alasan orang tak pergi surau. Tak ada alasan. Tengah-tengah. Takkan kita nak buat satu rumah satu surau? Beratlah kata. Tak bolehlah jual rumah 250,000, mau 600,000. Satu rumah satu surau. Lepas tu esok satu rumah nak cari satu imam pula. Tuan ketua rumah dah lah jadi tak boleh jadi imam.
Saya ingat dulu almarhum datuk saya. Dia cerita pasal tukang sembelih lembu ya. Tak? Soal imam tu lagi lah. Dia marahnya kalau orang lelaki tak jadi imam ni. Saya ingat lagi. Sembelih lembu. Dia kata, awak sembelih dah lembu. Saya kata, ish, masa tu saya belum pernah sembelih lembu ni. Takut. Tuan-tuan berani tak sembelih lembu? Nah, ayam kalau tak berani, tak lepas lah, teruk sangat lah kan. Ni nak sembelih lembu ni masa korban ni. Dia cakap, dia tunjuk dia lah. Dia tunjuk kawan-kawan dia. Kami ni semua umur dah dekat 80. Satu hari boleh sembelih lembu ni, dia kata. Sampai 7-8 ekor seorang. Awak umur 20 lebih. Takkan tak boleh sembelih lembu? Saya kata, ish, takut pula rasanya tengok muka lembu tu. Padahal, dia kata, orang ikat lembu tu, dia kata, takkan lepas punya. Orang nak ikat, orang nak pegang, awak ambil pisau, tarik gitu je. Oh, saya kata, nanti dululah. Dia tahu, dia pandang saya, dia kata, inilah jantan kelepir ni, dia kata. Oh, ya Allah. Jantan kelepir, dia kata kat kita ni, jantan kelepir. Saya ingat ayat tu. Saya dengar jantan kelepir tu, bak sini pisau. Saya pun bantai batang leher mula-mula, kebau. Sembelih kebau yang pertama. Malam 3 hari demam tuan-tuan. Oh, sampai tawar air lah. Duk malam nak tidur tu dia terbayang muka kebau tu. Terbayang. Mula-mula. Ni cerita betul ni. Dia terbayang nak tidur. Ish, apa benda ni? Sampai pergi tawar air pula. Alhamdulillah lah lepas daripada tu dia okey. Nak cerita apa? Kalau lah jadi imam pun tak boleh. Sembelih lembu orang kata jantan kelepir. Kalau jadi imam pun tak boleh. Apa benda nak kata tu tuan-tuan? Ada. Akad nikah bukan main beria-ria dulu. Ada. Masa nak anak dara orang bukan main beria-ria bersungguh-sungguh. Semua boleh. Jadi apa nak sebut tuan-tuan? Pergi masjid. Istiqamah dengan masjid. Jangan rasa susah kita keluar duit untuk masjid. Sebab apa? Tuhan janji apa? Setiap kali dia keluar itu, syurga tempat berteduh untuk dia. Kita nak masuk syurga ikut jalan mana? Sembahyang kita pun tak tahu. Sedekah kita pun tak tahu. Zakat kita pun tak tahu. Ada. Qiyamul kita, langsung tak ada. Puasa sunat kita yang kita buat hari-hari, tak ada. Harapkan puasa ni nak masuk Rejab ni lah. Nanti adalah bersungguh sikit orang ambil Rejab. Tapi ada orang kata tak apa, dalam hadis tak ada sebut pun tuntut puasa Rejab ni, tak buat. Kalaupun dalam hadis tak ada dituntut puasa Rejab, dan itu puasa Isnin Khamis tu, apa masalah dia? Puasa Ayyamul Bait, hari-hari putih, apa masalah dia? Buatlah kan. Ini nak mula dia kata puasa ni nak buat bulan Ramadan. Itu yang perut terkejut. Segala penyakit dia keluar tu, gastrik lah, GERD lah. Sebab kita tak biasa. Mau hari pertama menggelupur kita. Masa apa? Oh, tak tahan. Walaupun umur dah dekat 70. Tak tahan apanya. Pasal tak biasa dengan amalan itu. Dah amalan itu nak bawa kita masuk syurga? Belum tahu. Inilah tuan-tuan yang nguncik-nguncik ni. Yang istiqamah pergi masjid. Yang istiqamah menjaga waktu malam dan siang di masjid. Yang duduk lama di masjid. Yang jadikan masjid macam rumah dia seronoknya. Maka ni amalan. Walaupun kita nampak amalan ini biasa. Tapi ni Tuhan beri jaminan. Tuhan beri janji. Tuhan beri kita satu garanti. Orang yang menjaga amalan-amalan macam ini, Allah Ta'ala selamatkan dia daripada segala kesusahan dunia akhirat dia. Sehinggalah on top of, kita kata kemuncaknya apa? Syurga dan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu setakat ni tuan-tuan. Mudah-mudahan 2-3 hadis yang sempat kita kongsi pada pagi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kebaikan kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu kelemahan, kejahilan, kedhaifan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ma yatba'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa na'udzu bika min sayyi'il asqam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin wal mazlumin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli ardin wa fi kulli biladil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma fa'al bi junudi Isra'il zalimin
المعتدين المتكبرين وأشياعهم وناصرهم كما فعل بأصحاب الفيل بحق قولك ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.